Ini okey, sebelum itu, okey, cikgu record. Dan hari ini kita akan buat sesi soal jawab, okey, berkaitan dengan soalan-soalan esei daripada tamadun Yunani. Okey. Kata kunci yang penting pada tamadun Yunani iaitu berkaitan dengan, ingat, okey, tamadun Yunani, okey, kata kunci yang paling penting ialah seperti yang kalau kita lihat di bawah ini iaitu seperti semenanjung Greece. Okey. Semenanjung Greece, kemudian Laut Aegean dan juga Mediterranean. Kemudian kamu kena ingat tentang polis. Okey, apa itu polis? Negara kota. Ingat polis negara kota. Yang ada gabungan 3 komponen iaitu ada bandar utama, bandar kecil dan kawasan kampung. Di tengah-tengah polis ada akropolis iaitu pusat komuniti, dan di kawasan lapang dikenali sebagai agora. Okey, agora. Apa pula nak bagi slide ni? Ini kan korang, cikgu gunakan nota yang sama pada minggu lepas. Siapa je ni? Dah. Okey. So, Akropolis dan juga Agora. Agora ialah kawasan lapang, tempat pertemuan dan pasar awam. Okey. So, polis ataupun negara kota yang terkenal ada 3, iaitu Athens, Sparta dan juga Corinth. Ingat tu. Okey. Dan Athens adalah negara kota yang paling ramai penduduk. Paling ramai penduduk. Dan Sparta pula adalah negara kota yang paling luas. Bezanya, Athens paling ramai penduduk, Sparta paling luas. Paling luas. Okey. Dan itu antara yang penting. Kemudian sistem demokrasi, kata kunci bagi yang penting kamu kena ingat, iaitu sistem demokrasi diasaskan oleh Solon. Diasaskan oleh Solon di situ. Okey, dan juga okey. Baik, ada yang bertanya tentang Athens ni macam China populasi, manakala Sparta macam Russia keluasan. Ya, lebih kurang. Lebih kurang. Betul Tengku Imran. Itu perumpamaan dia. Yes. Okey, bagus. So, sistem demokrasi diasaskan oleh Solon, dan sebelum itu Athens telah melalui 3 ataupun kita kata 4 sistem pemerintahan, iaitu pernah melalui monarki, oligarki, aristokrasi dan juga tirani. So, ada 4. Dan yang terakhir demokrasi. Okey, demokrasi. So, satu lagi yang kamu kena ingat iaitu pada zaman pemerintahan Pericles, penekanan diberi kepada kuasa rakyat. Okey, kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. So, itu penting untuk kuasa rakyat kat situ. Okey. Baik. Seterusnya kalau kita lihat okey, di demokrasi Athens ada dewan perhimpunan, kemudian dibahagi kepada majlis, magistrate dan juga juri. Okey, dewan perhimpunan ni macam parlimen, macam cikgu cakap kan. Parlimen, dan kita tahu bahawa anggotanya semua warga negara lelaki. Athens adalah anggota dewan perhimpunan. Okey, memegang jawatan selama 6 bulan hingga setahun, bersidang sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Dan semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Dan apakah fungsi dewan perhimpunan? Fungsi dewan perhimpunan yang pertama ialah untuk melantik ahli majlis. Kita tahu dewan perhimpunan bawah tu ada majlis, magistrate dan juri kan. So dewan perhimpunan itu melantik majlis, ahli-ahli majlis. Kemudian menggubal undang-undang, maknanya membuat undang-undang, itu kata kunci. Kemudian membuat deklarasi peperangan, maknanya membuat perisytiharan berperang dengan negara kota yang lain. Di mana isytiharkan itu? Di dewan perhimpunan. Kemudian seterusnya, okey, kalau buat perjanjian dengan negara lain pun sama juga. Okey, iaitu di dewan perhimpunan. Kemudian membincangkan hal keuangan dan percukaian juga di dewan perhimpunan. Dan satu lagi, menerima duta dari negara asing juga dibuat di dewan perhimpunan. Kalau tak ingat semua tak apa. Ingat 4 yang penting. Melantik ahli majlis, menggubal undang-undang, membuat deklarasi peperangan dan juga perjanjian dengan negara lain. 4 pun dah cukup. Okey, yang senang-senang.
Baik. Kemudian kita lihat yang ini majlis. Majlis ini sebenarnya adalah juga dikenali sebagai majlis 500. Ingat majlis juga dikenali sebagai majlis 500 kerana ahli dia terdapat 500 orang. 500 orang dengan keahlian selama 2 tahun dan ahli sebanyak 500 orang ini akan dipecah-pecahkan pula kepada 10 jawatan kuasa ataupun pritani yang setiap anggotanya, setiap satu dianggotai oleh 50 orang. Itu adalah dikatakan ahli majlis. So, apakah fungsi majlis itu? Ya, sub bidang. Okay, betul sub bidang itu. Dan kalau kita lihat, apakah fungsi majlis itu? Iaitu yang pertama, melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Yang kedua, mengendalikan jabatan kerajaan. Yang kedua, maknanya dia orang handle jabatan-jabatan dan kementerian-kementerian. Dan yang ketiga, kuasa majlis tidak mengatasi kuasa dewan. Maknanya Dewan Parlimen ataupun Dewan Perhimpunan itu lebih berkuasa berbanding kuasa majlis. So ingat fungsi majlis ini 3 laksanakan keputusan, kemudian juga mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan dan juga tidak mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Okey, ya. Dan itu tadi majlis. Yang kedua iaitu magistrate. Magistrate ni adalah badan yang melaksanakan segala dasar yang telah ditetapkan. So magistrate ni sama seperti perkhidmatan awam dalam sistem pentadbiran hari ini. So keanggotaannya, so kalau katakan magistrate, dia adalah warga negara Athens dan dianggotai 6,000 orang ahli. Memang ramai. 6,000 Tadi ahli majlis 500 je. Magistrate 6,000. Kemudian sebanyak 200 hingga 500 orang merupakan hakim dan juga 10 orang general tentera menganggotai badan ini. Maknanya 6,210. 6,000 ahli, so 200 hingga 500 orang itu adalah hakim dan 10 orang general tentera. Itu dalam mana? Dalam magistrate. So apa tugas magistrate tu cikgu? Iaitu mereka inilah kaki tangan kerajaan. Baik. So ada soalan. Cikgu nak tanya 10 orang general tentera lindungi seorang ke atau semua? 10 orang general tentera ini mereka ada pasukan-pasukan tenteranya. Bermakna general tentera tadi dengan pasukan-pasukannya akan melindungi seluruh Athens. Seluruh Athens, bukan melindungi seorang, tapi melindungi seluruh Athens. 10, memanglah ketuanya 10, tapi tenteranya ramai. Mungkin satu general tentera tu di bawah tangan dia ada 1,000 orang tentera. Macam tu. So kalau ada 10 orang bermakna 10,000 orang tentera. Ya, general tu ketua. General tentera tu maknanya 10 orang general tentera, maknanya 10 orang ketua angkatan tentera. Ketua pasukan. Dan tentu satu pasukan mesti ramai kan? Dia macam tu. Baik. So fungsi magistrate ialah kaki tangan kerajaan dan fungsi magistrate juga melaksanakan dasar-dasar yang telah diputuskan oleh majlis dan juga mengurus hal ehwal pendidikan, percukaian dan sebagainya. Maknanya, magistrate kaki tangan kerajaan buat atau laksanakan dasar kerajaan, kemudian mengurus hal ehwal pendidikan. Dan yang terakhir iaitu juri. Juri merupakan badan yang bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan keadilan, di mana keanggotaan dia biasanya adalah sama ada 101 hingga 1,001 orang berdasarkan serius tak serius kes yang sedang dibicarakan tu. Dan perbicaraan itu akan diketuai oleh seorang pengerusi. So apakah fungsi juri? Juri akan menjadi pemutus. Juri akan menjadi pembuat keputusan kepada sesuatu kes dan pesalah yang sedang dalam kes itu akan merayu terus kepada warga negara dan kuasa pengadilan terletak dalam tangan warga negara. So itu berkaitan dengan pemerintahan di Athens, iaitu demokrasi di mana ada Dewan Perhimpunan,
ada majlis, ada magistrate dan juga ada juga satu lagi iaitu berkait rapat dengan juri. Berbeza dengan Sparta, Sparta kena ingat ada 2 orang raja yang memerintah Sparta. Memerintah bersama-sama ya. Bagi mengelakkan seorang daripada raja itu bertindak kejam. Untuk elakkan. Jadi kalau kita lihat yang paling penting iaitu kaum wanita di Sparta tidak terlibat dalam urusan pentadbiran dan penekanan diberi kepada disiplin ketenteraan. Kalau duduk kejam nasib lah. Okey. Duduk kejam nasib lah. Okey. Disiplin ketenteraan, kemudian kanak-kanak seawal 7 tahun dan kaum wanita dilatih menjadi anggota tentera. Kaum wanita turut menjalani latihan fizikal dan diajar berlari, bertinju, menari dan juga menyanyi di hadapan khalayak ramai. Malahan, kaum wanita di Sparta tidak terkecuali daripada tugas mempertahankan negara. So, Sparta ni menekankan kepada aspek disiplin dan taat setia kepada negara kota. So, itu asas perkembangan Sparta. Okey. Jadi, inilah berkaitan dengan tamadun Yunani. Tamadun Yunani. So, itu yang paling penting. Baik. So, ada sebarang soalan sebelum kita melakukan latihan? Ada tak sebarang soalan untuk sebelum kita melakukan latihan? Nak tanya apa-apa tentang tamadun Yunani? Nak tanya apa-apa? Okey, baik. Kita tak buat soalan dalam kuisis pada hari ini, tetapi kita akan buat soalan dalam bentuk Google Form. Dalam bentuk Google Form. Dan ada soalan-soalan esei seperti ini yang akan kita perlu jawab. Okey, baik. So, okey, adakah kamu semua tak ada soalan dapat hadiah tak? Ada. Kenapa tak guna quizzes? Okey, kadang-kadang kita perlu ubah-ubah soalan supaya ianya tidak statik dan tidak memberikan kita kebosanan. Esei lagi, jangan risau. Esei, okey. So, kita ada buat soalan-soalan objektif juga. Ada buat soalan objektif juga Okey. Baik, untuk itu cikgu akan serahkan satu link ini kepada kamu semua. Okey, untuk kamu klik dan tulis nama dan sila jawab soalan tu. Okey. Kalau salah kena ada hadiah ke? Taklah. Okey, so kita lihat di sini. Okey. Soalan hari tu cikgu lain. Okey, lain sikit lah. Okey, baik. Sedia Okey, sila klik pada link itu yang cikgu telah letakkan dalam grup chat. Kemudian kamu klik, kemudian tulis nama dan juga tulis nama sekolah dan juga boleh mula untuk menjawab soalan itu sekarang. Okey. Siapa imposter? Jawab dulu soalan. Jawab dulu soalan sebenarnya. Jawab dulu. Okey. Ajar tahu buat sendiri. Cikgu ajar tahu buat sendiri. Tak, soalan objektif tu buatlah sendiri. Soalan objektif kot. Soalan objektif. Okey. Soalan objektif sila buat sendiri. Cuba tengok. Okey, sila jawab sekarang. Ada lebih kurang tak banyak pun 15 soalan sahaja. 15 soalan sahaja. So don't worry. Boleh buat punya. Boleh buat. Okey. So boleh buat. Okey, boleh mula. Okey. Okey, so kita lihat. Cikgu akan sharekan soalan dia. Okey, so inilah soalannya. Okey. Berapa minit nak buat? Okey, cikgu bagi cuma 15 minit lah. 15 minit atau 10 minit. Cukup lah, tak payah lama-lama. Okey. Tak payah lama-lama. Okey. Baik. Okey. Siapa pula lah jawab? Kenapa mesti jawab X? Okey. Okey.
cikgu nanti kan kita tengok dia punya respon sahih boleh ke? Sebab Respon saya apa? respon tu kita tengok last lah bila. Kita tunggu semua siap dulu. Okey. Saya pasti ada respon lawak-lawak tu nanti. Tak ada. Okey. Okey. Okey, so ada Aizra kata cikgu satu soalan dari presiden saya ingin tanya cikgu sementara saya menjawab soalan. Okey. Berikan 3 cara untuk mengekalkan kebersihan tandas di negara Malaysia. Boleh ke dapat jawapan salah? Sebenarnya kalau soalan kebat, cara-cara untuk mengekalkan kebersihan tandas di negara Malaysia ni, soalan ini bebas. Okey, tetapi kamu kena tahu bahawa kalau nak jawab tu mesti menjawab tentang cara. Bukan pendapat, tetapi mesti berikan cara. Okey, cara. Okey. Suhail, dah hantar dah Suhail? Kenapa nak cepat-cepat? Kan 5 je. Cikgu, kenapa tiba-tiba soalan dia tertukar? Kenapa soalan-soalan dia tertukar? Dia memang soalan-soalan dia ni. Soalan-soalan dia dia random. Dia punya apa? Dia punya susunan dia random. Maksud saya tengah buat tiba-tiba soalan nombor 1 dia tertukar jadi soalan lain. Oh ya ke? Tak apa. Boleh je jawab. Okey, boleh je jawab. Don't worry. Okey. Kenapa ada menggunakan nama-nama yang pelik? Kalau nama-nama yang pelik ni memang cikgu terus delete cikgu tak tengok pun markahnya, cikgu akan terus delete. Jadi please, okey, sila jawab dengan betul-betul dan berhati-hati. Okey. Okey, tiru. Kenapa 3 je yang betul? Tiga je yang betul. Kenapa tiru? Okey. Satu lagi link. Okey. Cikgu dah share dah. So yang dah hantar ialah kita lihat siapa. Okey, Suhail, Tiru. Kemudian juga kita ada Afif Hazim dan satu lagi iaitu Kisha. Kisha. Link Google Classroom cikgu akan bagi lepas ni lepas kelas sebab dia kena ada berikan kelas code. Kelas code dia. Boleh? Okey, so ramai yang dah hantar. Adam, bagus. Zahra, okey. Adib Ashraf. Okey, Venti. Okey. Li Ang.
SJKC Subang Jaya. Lee Eng. Ahmad Hafiz. Lee Eng ada ke di sini Lee Eng? Lee Eng ada? Itulah. Okey. Okey. Ahmad Hafiz Nuruddin. Okey, baik. Okey, Tengku Muhammad Imran. Okey. Okey, bagus. Okey. Mariam Kristina. Okey, bagus Mariam. Okey, dan juga Ariana Batrisha. Okey, bagus. Cikgu ventilator kot. Ventilator ya. Nice jokes lah. Tengku Imran. Sebab line slow. Oh ya ke Nakib? Tak apa, tak apa. Keep on trying. Keep on trying ya. Sekejap. Okay. Okay, so kita lihat di sini. Okay, ada ramai kat sini yang dah hantar. Bagus, bagus. Okay, so kita lihat di sini siapa yang ada. Wan Nur Airin Safia, bagus. Zahra Sofia, bagus. Angnon. Okay, Erisa Damia. Anan tu kenapa dekat SM? Oh betul lah. Okay. Kemudian kita ada Ain Zulaika. Kemudian kita ada Raisha Tasnim, bagus. Okay, kemudian kita I'm suspect, please don't vote. Aduh, ya, Q ke? Okay, kemudian kita ada Sasindran, okay, bagus. Amir Zafran. Amir. Susah ke soalannya, Mir? Okay. Akmal Faris. Okay, good. Okay. Baik, yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain? Okay. Aduh, hai. Cikgu, tengok Yes. saya punya name. Kenapa? Impostar. Maaf cikgu kalau banyak salah. Saya dekat sekolah tak belajar lagi Pak Mi. Okay, it's okay Kamal. It's okay, it's okay. The signal is bad. Okay, I see. Okay. Dan juga buku teks tak best, nota best. I see. Okay. Okay. Kemudian kita ada Nur Aisyah binti Azaman, bagus. Zarif Hisham, okay, bagus. Begitu juga kita ada Amjad. Okay. Okay. Kemudian Erina. Serta kita ada Irfan Danish dan juga kita ada
Kita ada Santosh. Okey, bagus. Kena hantar ke? Submit lah. Memuaskan tak? Memuaskan. Okey. Okey. Sebenarnya, okey. Harus diingat bahawa sebenarnya bukanlah markah penuh yang cikgu nak. Bukanlah sebenarnya cikgu nak kamu semua betul. Tak. Sebenarnya cikgu nak tengok berapa ramai yang faham. So kalau katakan kamu dapat at least 10 dan ke atas, 10, 11, 12, so kamu dah faham maknanya. Cuma ada kesilapan-kesilapan tentang soalan. So itu menunjukkan bahawa cikgu perlu memberi lagi. Cikgu perlu memberi lagi. It's not your fault. It's not your fault. Okay, but I think, okay, mungkin cikgu yang kurang memberi lagi. So cikgu kena beri lagi. You see? Nampak tak? Jadi for me, bagi setiap kelemahan-kelemahan ini adalah kelemahan daripada diri cikgu. It's not kelemahan kamu. Okay? So that is how I think. That is how I think. That's why cikgu, bagi cikgu, korang semua memang bagus. Okay, korang semua memang bagus. Alah, cikgu ni speaking pula. Iya, betul. Sebab one day, okay, kamu akan jadi lebih baik daripada cikgu. Percayalah. Jadi sebab itu, okay, jangan risau. Ianya bagus. 13/15, Wan Emir Izzuddin. Okay, good. Okay, even 9, Ahmad Zafran, 9. Okay, it's good juga. Kan? At least kamu punya effort. Okay, itu paling penting. Okay. Sebab cikgu tak nak train diri kamu untuk mengejar result yang mesti 100% A. No. Bagi cikgu, kefahaman itu penting. Kemudian dengan itu kamu boleh menjawab dengan sedaya upaya kamu dan kamu akan sendiri dapat A. Dan A itu ataupun markah penuh itu bukanlah datang daripada cikgu, tapi kerana kefahaman kamu. You see? Okay. Okay, Ain Zulaka, oh ya ke? But it's okay. Ain Zulaka, it's okay. Jangan rasa down. Jangan rasa down dengan markah yang rendah. Jangan rasa down bila tengok markah orang lain yang tinggi. Tapi kamu kena bandingkan dengan markah kamu sebelum ni. Kalau markah kamu sebelum ni rendah, sekarang ni naik walaupun sikit, okay, celebrate it. Celebrate it. Maknanya raikannya. Sebab kamu ada peningkatan. You see? Don't worry. Okay. I'm not that kind of teacher yang selalu marah kamu kalau kamu. No. I'm not that type of teacher. Okay. I'm not a good teacher, but I'm tutoring you. I'm helping you. Itu je. Okay. Apa aku cakap ni? Baik. Cikgu macam ni. Okay. Ya, betul. Okay. Sebab cikgu bukan, sebenarnya cikgu, susah je cakap, cikgu bukan nak bagi korang pandai. Tak. Cikgu bukan nak bagi korang pandai. Cikgu nak bagi korang faham. Kemudian cikgu nak bagi korang teknik menjawab. Tiba-tiba kamu dapat markah tinggi. Dapat markah baik. Itu sebab kamu yang hebat. Cikgu biasa je, cikgu tak ada apa-apa pun. Cikgu tak ada apa-apa. Cikgu bantu je. Nampak tak? So, the best is you. Okay? The best adalah kamu. Okay? So, believe in yourself. Believe. Percaya. Okay. So, tapi mungkin jugalah korang takkan jumpa lagi cikgu macam ni kot. Cikgu yang masuk air macam ni kot. Okay. Any tip nak ingat sejarah dengan mudah? Okay. Any tip nak ingat sejarah dengan mudah? Okay. Kamu kena tahu flow dia. Flow setiap bab dan satu bab tu flow dia. So kalau kamu tahu flow dia, means kamu ingatlah sejarah. Macam cikgu cakap, okay, macam sejarah tingkatan 1 ada berapa bab? Ada 8 bab kan? Ingat flow dia 8 tu. Okay? Mengenali sejarah, kemudian zaman air batu, kemudian zaman prasejarah, kemudian mengenali tamadun, kemudian tamadun awal dunia, kemudian tamadun apa lagi? Iaitu tamadun
India dan China. No, India dan China, Yunani dan Rom, kemudian tamadun India dan China, kemudian last sekali iaitu tamadun Islam. Dah. That's the flow. Kemudian flow pula bagi setiap bab. Contoh tamadun, kita ambil bab 6, tamadun Yunani dan Rom. So tamadun Yunani, okey, kita tahu tamadun Yunani iaitu tentang negara polis, kemudian flow dia, okey, iaitu Athens, Sparta, Korin. Kemudian diperkenalkan tentang sistem pemerintahan, iaitu sistem pemerintahan demokrasi. Kemudian dalam itu demokrasi ada apa? Dewan Perhimpunan, kemudian ada majlis, kemudian ada magistrate dan juga juri. You see, that's the flow. Kemudian Sparta, that is the flow of the sejarah. Bila kamu tahu flow dia, kamu akan kata, oh ini je. Yes, you just need to remember the flow of the bab. Itu saja. Okay. So that is yang selalu cikgu buat. Okay. Cikgu sejarah saya garang gila kalau dapat SIM mengamuk mak air. Tak apa. Okay, baik. Bagus Ain. Bagus. Alright. So kita lihat di sini iaitu dah ada 36 orang yang berjaya menjawab. So ramai yang telah menjawab dengan baik, bagus. Okay. So rata-ratanya ramai yang memahami, cuma okay, ramai yang masih gunakan trik di mana mereka jawab dulu main hentam, kemudian nak masuk kali kedua untuk dapat jawapan yang betul semua. Come on lah. Semua orang dah tahulah trik tu. So tak payah guna. Kan tak payah guna ya. Trik-trik tu tak payah guna sebenarnya ya. Okay. Baik. So, okay, kita akan teruskan dengan satu lagi latihan. Satu lagi latihan, dan kali ini adalah latihan yang kita ambil daripada soalan dalam nota tadi. Dalam nota tadi, iaitu kalau kita lihat di sini berkaitan dengan ini. Okay. So kalau kita lihat di sini, okay, hari itu kita dah bincangkan soalan-soalan ini, soalan-soalan objektif ni. Okay. So hari ini kita nak tengok tentang apa tahu? Soalan-soalan ini, iaitu dalam tamadun Yunani. Okay. Ini soalan tamadun Yunani. Soalan esei. Macam mana nak jawab ni cikgu? Ramai yang akan kata, macam mana nak jawab ni cikgu? Okay. Baik. So, untuk menjawab ini, cikgu akan berikan link, iaitu link dalam bentuk Google Form supaya kamu boleh menulis jawapannya. Okay, menulis jawapannya. Okay. So cikgu akan berikan linknya sekarang, di mana linknya adalah yang ini. Okay, ini linknya. Alright. So cikgu akan berikan link, ini linknya. Okay. Nama pelik-pelik saya nak tengok. Ya. Okay. Nama pelik-pelik saya nak tengok. Okay. Yes, of course. Okay. Mohon maaf. Okay. Setiap bab dalam bulan ini, kita akan buat soalan esei. But don't worry. Bukannya kamu buat seorang-seorang. Cikgu bantu kamu. Okay. Cikgu bantu kamu. So, don't worry. Bukan apa. Cikgu nak ajar kamu cara-cara menjawab soalan mengikut markah. Markah 6 markah macam mana cikgu? 8 markah macam mana? Itu yang cikgu nak ajar. Tak nak ke? Tak nak? Okay. So, cikgu nak ajar tentang bagaimana untuk menjawab soalan itu. Okay. Baik. So, kalau kita lihat soalan ini, okay, jelaskan bentuk-bentuk pemerintahan yang telah diperkenalkan oleh tamadun Yunani. Okay. So, soalan ini sebenarnya mudah aja sebenarnya. Okay, mudah aja. So, kamu semua dah sedia nak menjawab ke? Korang klik pada link kat Google Form itu, kemudian ada soalan yang sama tau. Soalan yang sama. Okay, jadi kita akan buat sama-sama. Okay. Kita akan buat sama-sama Alright, so bagus. Itu yang kita mau, iaitu kita nak supaya kamu semua kita buat sama-sama. Cikgu tahu korang semua memang kalau buat sendiri-sendiri ni memang korang akan rasa macam aduh macam manalah ni. Faham. So don't worry. Kita akan buat sama-sama. Dah sedia semua dah klik pada link tu dah klik pada link tu baik.
So kita akan lihat soalan ini. Okey. Baik. Okey, so kita lihat soalan ini berkait rapat dengan soalan. Okey, jelaskan bentuk-bentuk pemerintahan yang telah diperkenalkan oleh tamadun Yunani. 6 markah ni. So cikgu ambil ayat ni. Okey, kemudian kita akan cuba buat bersama-sama, iaitu cikgu guna whiteboard. Okey. So cikgu guna whiteboard. So jelaskan bentuk-bentuk pemerintahan yang telah diperkenalkan oleh tamadun Yunani. Okey. So kita tahu 6 markah ni, okey, pilihan jawapan dia macam mana cikgu? Okey, cuba ingat balik. Kita belajar bentuk pemerintahan tamadun Yunani ada apa? Pertama ada iaitu monarki, betul? Monarki. Kemudian yang kedua apa lagi? Iaitu aristokrasi. Betul? Betul? Kemudian seterusnya iaitu yang ketiga iaitu apa? Iaitu kita kata tirani. No. Sebelum itu, selepas aristokrasi kita ada oligarki. Kita ikut buat susunan lah. Okey, kita buat susunan monarki, kemudian oligarki, kemudian monarki dan juga iaitu tirani. Bentuk pemerintahan yang telah diperkenalkan oleh tamadun Yunani. Yes. So, macam mana nak buat ni cikgu? Okey, kamu kena beri definisi dia. Monarki tu apa? Monarki tu apa? Monarki tu ialah sistem pemerintahan beraja, betul? Beraja. Monarki, beraja ataupun sistem pemerintahan, kalau nak lebih tepat lagi, raja berkuasa mutlak. Itu monarki. Oligarki iaitu sistem pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa orang konsul. Konsul tu apa cikgu? Konsul tu adalah para penasihat. Para penasihat. Kemudian kalau aristokrasi, kita boleh tulis sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Dan yang terakhir iaitu tirani. Sistem pemerintahan yang diketuai boleh demokrasi pun boleh. Sistem pemerintahan yang diketuai oleh seorang pemimpin yang kejam. Itu. So, dengan ini pun dah cukup untuk kamu dapat 6 markah. Ya ke cikgu? Ya. Macam nak buat? Macam ni cara dia. Iaitu kita akan buat satu ayat baru, iaitu So, ingat, nak buat ayat jawapan mesti dalam bentuk ayat yang sempurna. So, mulakan dengan ayat soalan. 6 markah, 3 isi, 3 huraian. Betul. Betul Teguh Imran. Tirani itu tyrant. Yes, betul. Betul. So kita lihat kalau kita lihat bentuk bentuk pemerintahan yang telah diperkenalkan oleh tamadun Yunani adalah monarki. Kalau cikgu akan buat apa tahu? Cikgu tulis dulu. Monarki, oligarki, kemudian aristokrasi dan tirani. So itu ayat pertama. Kamu tahu tak? Ini pun dah 1 markah. So kita mulakan dengan monarki. Monarki adalah sistem, ambil balik, iaitu sistem pemerintahan yang dikuasai, pemerintahan raja berkuasa mutlak, raja berkuasa mutlak. Mutlak, titik.
Okey. Kemudian, kita boleh buat kemudian. Kemudian, okey. Okey, tamadun Yunani, okey, memperkenalkan, okey, sistem oligarki. Oligarki. So macam tu. Oligarki bermaksud kita ambil balik sistem pemerintahan, okey, yang dikuasai oleh beberapa orang konsul. Okey. Okey, dah berapa markah ni cikgu? 3 dah. 3 ke? 1, 2, 3, 4. Dah 4 dah. Dah 4. Ada negara oligarki sekarang? Tak ada. Tak ada. Yang ada monarki, kemudian tirani, demokrasi. Kebanyakannya lah. Okey. Tirani dah jadi komunis kan? Yes, betul. Betul. Alright. So, seterusnya, baru kita buat ayat seterusnya, iaitu, okey, kita akan guna penanda wacana. Seterusnya, dia macam tu. Okey, seterusnya, okey, tamadun Yunani memperkenalkan sistem pemerintahan, okey, aristokrasi. Okey, sistem ini, okey, huraian dia. Sistem ini, okey, adalah, okey, sistem, okey, pemerintahan, okey, tahan yang, okey, dikuasai oleh golongan bangsawan. Okey. Ada diskusi wujud tak hari ni? Tak ada dah sekarang. Tak ada dah. Okey. So ini jawapan dia untuk 6 markah. So kalau ada pelajar yang tanya, cikgu, macam mana dia kira 6 markah? Okey, begini. Sebenarnya cara dia menanda 6 markah ini iaitu begini. Okey, iaitu okey, ini 1, kemudian 2, okey, kemudian 3, 4, 5 dan juga 6. Okey. Irene, untuk my oi. Okey. So itu 6 markah. 6 markah. Boleh dapat tak? Dapat tak jawapan dia? Okey. Yes. So ini adalah cara bagaimana untuk mendapat 6 markah. Sila. Yang nak ambil sila. Silakan. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Sesekali dapat juga air ni. Sedap juga sesekali. Okey. Dapat okey, so pandai lelang. Okey. Yes. Okey, terima kasih banyak Pandai Lela untuk menulis semula di grup chat. Terima kasih banyak. Okey. So nampak tak? Ini cara bentuk, okey, 6 markah. Di mana cikgu tak letakkan semua pun. Okey. Semua pemerintahan cikgu tak letak pun. Hanya cikgu berikan yang mencukupi untuk 6 markah. Dah lah. Nak bagi banyak-banyak buat apa? Asalkan ianya cukup untuk 6 markah. Okey. Dah. Nampak tak? So ianya sangat-sangat memudahkanlah sebenarnya. Okey, sangat memudahkan. Mereka based on berapa ayat ke? Ya, sebab sebenarnya, okey, Kisha, untuk pengetahuan kamu sebenarnya, okey, sekejap. Mana jawapan cikgu tadi? Okey, sekejap. Okey,
Okey, so kita akan lihat. Okey, baik. Kisha, sebenarnya okey, dia punya pemarkahan dia akan cari fakta dan huraian. Okey, so di sini ditulis okey, yang ayat pertama ini adalah fakta. Fakta. Monarki adalah sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak. So ini pun fakta. Okey, kemudian tamadun Yunani memperkenalkan sistem oligarki, fakta juga. Oligarki bermaksud sistem pemerintahan, ini huraian. Diterima. Kemudian tamadun Yunani memperkenalkan sistem pemerintahan aristokrasi, ini fakta. Kemudian sistem ini adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan, huraian. Maknanya di sini berapakah fakta dan huraian yang telah cikgu buat? Iaitu sebenarnya cikgu telah buat 4 fakta dan juga cikgu buat 2 huraian. So total berapa? 6 markah. Nampak tak? Kalau nak ikutkan betul lah Kisha, maknanya dikira 1 markah 1 ayat. Macam itulah, dikira 1 markah 1 ayat. Betul? Okey. So yang lain-lain boleh faham Itulah cara bagaimana untuk menjawab soalan esei yang 6 markah. Yang 6 markah. Jadi penting untuk kamu ketahui bagaimana untuk menjawab soalan tu. Okey. Jadi sebab itu cikgu kena tunjukkan cara bagaimana nak jawab soalan-soalan tu. Okey. Baik. Kemudian, okey, dah siap semua? Okey. Ada orang pernah cakap makan sekali diabetes berkali-kali. Okey. Okey, cikgu, macam mana tirani boleh tercipta dan siapa yang mencipta cara pemerintahan sebegini? Sebenarnya tirani ni adalah sesuatu yang yang kita kata dia adalah berlaku secara kita kata kebetulan. Sebagai contoh sebagai contoh. Katakanlah sekarang ni, katakanlah Perdana Menteri, kan kita tahu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dah letak jawatan, betul? So negara kita dah tak ada Perdana Menteri. Suddenly, katakanlah, suddenly semua orang Malaysia vote Cikgu Rafi menjadi Perdana Menteri. Semua orang vote Cikgu Rafi menjadi Perdana Menteri. So apa yang cikgu akan buat? Okey. Contoh. Okey. Jadi cikgu pun pergilah, okey, jadi Perdana Menteri. Cikgu suruh semua sekolah tutup je, tak buka-buka. Okey. Baik. So apa yang cikgu akan buat? Iaitu, okey, apabila cikgu menukarkan sistem pemerintahan itu, cikgu menukarkan sistem pemerintahan itu kepada cara cikgu. Iaitu cikgu akan buat undang-undang baharu, kemudian cikgu buat undang-undang yang menentang rakyat apa semua tiba-tiba. Dan korang nak memerintah tak boleh. Korang nak melawan tak boleh. So bila korang melawan je kan, cikgu akan hantar semua tentera-tentera untuk tangkap korang. Hantar polis untuk tangkap korang. Sebab apa? Korang semua menentang apa yang cikgu cadangkan. So bermakna apa? Waktu itu cikgu telah menjadi tirani. Adakah sebelum kamu semua memilih cikgu, adakah kamu semua tahu cikgu tu tirani? Tak kan? Korang tak tahu pun cikgu tirani. Tetapi apabila cikgu memerintah dengan cara yang kejam, dengan cara paksaan, dengan cara menggunakan polis dan tentera untuk menangkap apa semua, bermakna baru kamu kata, uish, cikgu rupanya tirani. Nampak tak? So sistem itu bukanlah sistem yang diwujudkan secara tiba-tiba, tak. Sistem itu wujud berdasarkan kepada apabila perubahan-perubahan masa itu berlaku. Nampak? Tak boleh. Untuk menjadi Perdana Menteri, cikgu mestilah menjadi ahli parlimen dulu. Tak boleh. Bukan, not simply as that. Ya, betul Nur Ariana, betul. Kena jadi politician cikgu. Ya, kena jadi politician lah. Kalau cikgu jadi cikgu ni, tiba-tiba nak jadi Perdana Menteri, memang tak dapat lah, Jack. Mana boleh. Boleh faham ke situ? Dia buat apa cikgu sampai tirani? Dia menguasai dan menggunakan undang-undang yang dia bentuk sendiri. Sebab tu Kim Jong Un menjadi tirani.
dan kemudian apabila dia meninggal dunia diteruskan lagi dengan anak-anak dia. Anak dia menggunakan sistem yang sama. So bermakna berteruslah menjadi tirani. Nampak tak? Namun ada juga yang menyokong tentang sistem tu. So bergantung kepada kat mana yang diterima. Okey. Baik. So dapat jawapan tu ya. Bagus. Okey. Kalau cikgu prediction mesti jadi PM sebab cikgu akan berikan hujah. Yes, betul. Betul Imran. Kalau cikgu akan berikan hujah berdasarkan kepada hujah-hujah berkaitan dengan sejarah. Yes, betul. Itu memang betul. Okey, bagus. Baik. Kita akan lihat soalan seterusnya. Sempat tak untuk kita jawab soalan seterusnya? Ke korang nak jawab soalan-soalan tu semuanya? Yang lain? Sampai rasanya kalau jawab tadi tu Google Form. Okey. Okey, sempat. Okey, kita ada lebih kurang dalam cikgu bagi jawapan. Okey, baik. Sebenarnya okey. Begini. Okey, kita teruskan kepada soalan 2 lah soalan kedua. Dan soalan kedua adalah soalannya iaitu okey, terangkan fungsi Dewan Perhimpunan di Athens. No. Cikgu tak nak soalan tu lah. Soalan tu masih lagi berfakta. Kita nak pergi soalan yang ketiga. Tengok soalan C tu. Soalan C tu adalah soalan kebat. Okey. Soalan kebat. Yang ini amalan demokrasi membawa kebaikan kepada sesebuah negara. Okey. Jadi beri hujah anda. Beri hujah anda. Ini soalan kebat ni selalu pelajar-pelajar macam susah nak jawab. Macam mana cikgu Amalan demokrasi membawa kebaikan kepada sesebuah negara. Okey. Macam mana nak jawab soalan ini? Okey. Sebenarnya untuk soalan kebat, apa juga bentuk jawapan adalah diterima sebenarnya. As long as ianya relevan. Maknanya ianya kata apa sesuai dan menjawab soalan. Okey. Jadi Jabatan Pendidikan Negara, apa benda ni? Okey. Amalan demokrasi membawa kepada kebaikan kepada sebuah negara, beri hujah anda iaitu 8 markah. Okey. Baik. Kalau poin kita salah pun tak apa. Sebenarnya untuk kebat dia tak ada yang salah. Tetapi mungkin poin itu kurang tepat. Dia tak ada salah tapi dia kurang tepat ataupun dia tidak sesuai untuk menjawab soalan itu. Contohnya macam apa? Contoh macam soalannya iaitu apa pendapat kamu tentang baju kot cikgu waktu yang berwarna hitam pada malam ini? Kamu pun cakap, baju kot cikgu sebenarnya dia tak macam baju Melayu. Baju Melayu sepatutnya dia begini. Kemudian baju Melayu dia begini. Nampak tak? Kamu tak menjawab soalan apa pendapat kamu tentang baju kot cikgu. Kamu duk cerita pasal baju Melayu. So itu tak relevan. Maknanya orang suruh tanya pasal ini. Tapi kamu beri jawapan tentang benda lain. So itu dipanggil tak relevan. Boleh faham? Kan? So selalu pelajar-pelajar buat macam tu ya. Tanya lain, jawab lain. Sebab itu tak dapat markah. Kena ingat Baik. So amalan demokrasi membawa kebaikan kepada sebuah negara. Berikan hujah anda. Cikgu yang jawapan saya itu salah. Jawapan kamu yang mana satu? Baik. So baik. Amalan demokrasi membawa kebaikan kepada sebuah negara. Beri hujah anda. Untuk menjawab soalan ni, kamu tengok kata kunci. Apakah kata kunci soalan ini? What's the keywords? What is the keywords dalam soalan ini? Iaitu keywords dia adalah keywords dia apa? Apa benda yang dia nak tanya tu? Fakta pasal pemilihan rakyat. Amalan demokrasi. Yes, maknanya dia tanya tak? Dia tanya tentang apa sebenarnya? Dia tanya tentang demokrasi. Dia tanya tentang demokrasi. Jadi, yang soalan tadi tu. Yang itu betul Adam. Itu betul. Baik, terima kasih Adam. Demokrasi. So, kalau nak menjawab soalan ini, bagi cikgu kalau ada perkataan demokrasi tu,
cikgu akan berikan definisi ataupun maksud demokrasi. Okey, demokrasi adalah, okey, cikgu akan buat ayat tu dulu. Sistem, okey, pemerintahan, okey, yang memberi kuasa kepada rakyat, okey, untuk memilih pemimpin. Betul? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih pemimpin. So, baru kita mula dengan antara kebaikannya, kebaikannya adalah, nampak tak? So, kalau kita lihat di sini, kenapa cikgu buat ayat yang mula-mula tu? Supaya kita tahu kita nak cerita pasal demokrasi. Kita nak cerita pasal demokrasi. So, 8 markah nak cikgu? It's okay. So, kita buat satu-satu. Baik. Antara kebaikannya adalah, sebelum itu mungkin cikgu boleh tukarkan warna dia kepada warna merah lah. Antara kebaikannya adalah, okey, rakyat. Okey, rakyat berkuasa untuk memilih pemimpin, okey, yang, okey, mereka suka. Of course. Okey. Antara kebaikannya adalah rakyat berkuasa untuk memilih pemimpin yang mereka suka. Okey. Dan pemimpin, okey, pemimpin yang dipilih itu, pastinya, pastinya adalah seorang yang, seorang yang berwibawa dan mampu, memimpin negara. Rakyat berkuasa untuk memilih pemimpin yang mereka suka. Pemimpin yang dipilih itu pastinya adalah seorang yang berwibawa dan mampu memimpin negara. Itu satu. Okey. Kemudian, okey, bagaimana? Okey, kalau kamu lihat, okey, rakyat berkuasa untuk memilih pemimpin, siapa tahu kalau demokrasi nak pilih pemimpin, dia guna sistem apa? Macam nak pilih pemimpin? Melalui sistem apa? Undian. Ya, iaitu bukan also melalui pilihan raya. Yes, betul, pilihan raya. Jadi kalau kita lihat, iaitu undi, yes. Okey. Okey, pemimpin. Okey, so kita boleh sambung. Okey, pemimpin yang dipilih adalah melalui sistem pilihan raya. Okey. Okey, so hal ini, okey, memberikan kuasa kepada rakyat untuk mengundi pemimpin, okey, yang mereka inginkan. Yes. Dah berapa markah sini? 4. Dah 4 dah. Dah 4 markah. Okey, kebaikannya rakyat berkuasa untuk memilih pemimpin. Okey, so hal ini memberikan kuasa. Okey, itu fakta. Pemimpin yang dipilih itu pastinya adalah seorang yang berwibawa dan mampu memimpin negara. Itu huraian. So 2. Kemudian seterusnya, pemimpin yang dipilih adalah melalui sistem pilihan raya. Okey, so hal ini memberikan kuasa kepada rakyat untuk mengundi pemimpin yang mereka inginkan. So dari situ dah 4. Okey, ada 2 lagi, so 4. Baik. Kemudian, apa kebaikan dia lagi? Okey, iaitu, okey, sistem demokrasi ini, okey, mampu, okey, membawa keamanan dan kesejahteraan kepada negara. Kenapa ya? Okey, baik. So cikgu akan jarakkan sikit supaya kamu nampak. Okey, kamu nampak dia punya gap kat situ ya. Poin-poin dia, poin dan juga huraian dia. Okey, sistem demokrasi mampu membawa keamanan dan kesejahteraan kepada negara. Okey. Kenapa ya? Kerana hal ini okey, disebabkan, okey, pemimpin, okey, akan, okey, menjalankan tanggungjawabnya, okey, tanggungjawab sebagai pemimpin itu, okey, menurut
okey, menurut okey matlamat yang okey dikehendaki oleh rakyat. Betul tak? Nampak tak? Okey, jadi sebab apa? Sebab pemimpin tu akan menjalankan tanggungjawab dia mengikut apa yang rakyat nak. Sebab rakyat kata apa? Kami mengundi kamu. So kamulah yang kena ikut kata kami. Kami nak supaya COVID-19 ini segera diselesaikan. So pemimpin kata apa? Okey, tak apa. Kami akan sediakan vaksin secara serta-merta, cepat-cepat. Nasi. Betul. So basically demokrasi ni rakyat yang berkuasa. Pemimpin ikut je sebenarnya. Pemimpin ikut rakyat. Ya, betul. So dah berapa markah ni cikgu? Dah 6 dah. Dah 6 dah. Dan kita nak buat, okey. Lepas tu ada anti vaksin. Itu tak nak kata apalah kan. Itu tak boleh nak kata apa. Okey. Baik, seterusnya. Okey, sistem okey, demokrasi, okey. Demokrasi juga mementingkan okey perpaduan okey rakyat dan muafakat okey antara pemimpin. Okey, maknanya muafakat ni maknanya apa? Maknanya penting untuk perpaduan rakyat dan muafakat maknanya kata setuju yang sama antara pemimpin. Bila dah bersetuju sama-sama untuk kata apa, untuk melakukan sesuatu tanggungjawab, maka sudah tentu negara itu akan mencapai matlamatnya seperti mendapat keamanan, mendapat kesejahteraan. Jadi sistem demokrasi mementingkan perpaduan rakyat dan muafakat antara pemimpin. Hal ini akan membantu negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Cukup? Sudah berapa cikgu? 8 markah. Bagus Zahra Syasmin. Cikgu dah tunggu-tunggu soalan ini. Okey. Untuk pengetahuan kamu semua. Ramai yang tanya. Kesejahteraan tu tahu. Maknanya kesejahteraan tu maknanya apa? Kita kata keamanan, kesejahteraan, kesenangan semua kan. Tapi ramai yang tak tahu. Kemakmuran tu apa cikgu sebenarnya? Kemakmuran sebenarnya datang daripada perkataan makmur. Okey, kemakmuran sebenarnya datang perkataan makmur. Dan makmur tu sebenarnya apa cikgu? Makmur tu sebenarnya ialah mewah ataupun kaya. Jadi, kalau negara mencapai kemakmuran, maknanya negara mencapai kemewahan. Negara mencapai kekayaan. Sebab itu, selalunya orang gunakan kemakmuran tu, biasanya digunakan apa? Kemakmuran ekonomi. Sebab apa? Kemakmuran tu kekayaan. Kekayaan ekonomi. Nampak tak? So, kemakmuran atau makmur maksudnya mewah atau kaya. Okey, cikgu, kalau tiba-tiba otak jam masa exam, macam mana nak fikir point? Okey, bila tiba-tiba dalam exam, tiba-tiba kamu jam, tak ada point. Kamu tengok balik soalan ni. Kamu tengok balik soalan ini, okey? Tak. Kamu tengok balik soalan itu, baca balik soalan itu, kamu cari balik kata kunci dia. Kata kunci dalam ayat ini ialah, soalan ini iaitu demokrasi. Dan satu lagi iaitu kebaikan. Jadi, kamu terus fikir balik demokrasi dan kebaikan dia. So, cari kata kunci. Demokrasi dan kebaikannya. So, itu cara bagaimana tiba-tiba blank. Okey, tak ada point. Okey, tengok balik. Okey, soalan. Demokrasi dan kebaikan. Okey, baik. Dah salin semua? Okey, dah salin, boleh submit. Boleh submit. So, ada soalan yang B tu kosong kan? Soalan B yang kosong tu biar tak apa. Okey, yang second tu tak apa. Okey, biarkan kosong. Biarkan kosong. Kalau nak buat, boleh buat. Kalau nak buat, boleh buat. Cikgu tak halang.
Don't worry. Cikgu dah submit. Okay. Baik. Bagus, dah submit. Okay. Ya, cikgu. Okay, baik. Okay, baik. Seperti yang dijanjikan,